Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Jadi baiklah, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan meneruskan untuk melihat pada topik selesaikan masalah. Okey, selesaikan masalah ataupun cikgu lebih suka kita tulis sebagai penyelesaian masalah. Okey. Jadi untuk topik penyelesaian masalah ini kita akan melihat bagaimana ilmu matematik ini kita dapat guna pakai dalam menyelesaikan masalah harian yang membabitkan pelbagai jenis situasi lah. Dan untuk situasi pada hari ini kita melihat kepada kesinambungan apa yang kita belajar pada hari-hari pada minggu lepas, iaitu operasi tambah dan juga operasi tolak. Okey. Jadi dan juga operasi tambah dan juga tolak dalam satu masalah. Okey. Jadi untuk topik ini kita akan lihat bagaimana kita hendak membaca soalan dengan cara yang betul. Okey. Dan bagaimana apa proses yang kita perlu buat supaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat. Okey. Jadi kita akan lihat beberapa contoh dahulu sebelum kita pergi kepada latihan dan cikgu akan masuk lagi topik hari ini. Sebentar lagi kita akan lihat. Okey, jadi tanpa buang masa kita lihat dahulu kepada contoh yang pertama. Kita baca dahulu. Okey, Pandalela ada 3,409 keping postcard Malaysia dan 965 keping postcard luar negara. Kira jumlah postcardnya. Okey, diberi soalan di sini, diberi satu permasalahan di sini berkenaan dengan postcard. Okey, Pandalela ni ada dua jenis postcard, iaitu yang pertama, okey, ada dua jenis postcard, okey, iaitu postcard, okey, postcard Malaysia. Okey, cikgu tukar kali lah. Padam dulu. Okey, ada dua jenis postcard. Yang pertama ialah postcard Malaysia dan yang kedua, Pandalela juga memiliki postcard luar negara. Okey, luar negara ni banyaklah. Negara-negara luar seperti Indonesia, Thailand, Itali, Jerman dan sebagainya. Dia merangkumi negara-negara yang selain daripada Malaysia. Okey, jadi apa permasalahan dalam soalan ni? Okey, permasalahan soalan ni dia suruh kita kira jumlah. Okey, jadi di sini kita dapat lihat kata kunci untuk soalan ini ialah jumlah. Okey, sebelum tu kita keluarkan dahulu maklumat-maklumat bernombor yang ada pada soalan ini. Okey, berapa keping postcard Malaysia? 3,409 keping. Okey, manakala postcard luar negara dia ada 965 keping. Okey, jadi menggunakan data-data yang kita sudah keluarkan, maklumat-maklumat yang kita keluarkan, iaitu postcard Malaysia dan postcard luar negara, berapa keping dan berapa keping. Dan juga kita dah jumpa kata kunci untuk soalan ni, iaitu jumlah. Okey. Jadi, apa yang kita kena buat seterusnya untuk soalan ni? Cara dia ialah kita kena bina ayat matematik yang sesuai. Okey, apa itu ayat matematik, cikgu? Ayat matematik ialah soalan ataupun sebuah soalan yang mengandungi nombor, operasi dan juga penyelesaian dia. Okey. Jadi macam mana contoh ayat matematik? Okey, contohlah. Sebelum tu kita terjemahkan dahulu kata kunci jumlah ini. Okey. Murid-murid, sekiranya kamu jumpa perkataan jumlah dalam soalan, maka ia akan merujuk kepada tambah.
ataupun hasil kesemua ni. Makanya daripada soalan ni kita boleh bina ayat matematik seperti berikut. 3409 tambah, so kita nak jumlah kan, 965. Okey, 965. Okey, selepas kamu dah bina satu ayat matematik, maka barulah kamu jawab dalam bentuk lazim. Okey, 3409 tambah 965. Okey, 9 tambah 5, kamu akan dapat 14. Permulahan semula letaklah di atas 1. 1 tambah sifar tambah 6, maka kamu dapat 7. 4 tambah 9, kamu akan dapat 13. 1 naik atas, maka jawapan akhir kamu ialah 4374. Tetapi untuk penyelesaian masalah, kamu kena lihat kepada konteks soalan. Okey, cikgu akan terima sekiranya kamu tulis jawapan seperti ini, tetapi adalah lebih baik kalau kamu lihat nombor ini diikuti dengan dia punya kata, dia punya pembilang dia iaitu keping. Seeloknya kamu tulislah perkataan keping pada sebelah jawapan kamu. Maka kamu dapatlah jawapan dia iaitu 4374 keping. Okey, ataupun kamu nak tulis dalam bentuk perkataan seperti ini. Jumlah postcard ialah 4374 keping. Kalau kamu tak ada kat sini, kamu tulis dalam ni, cikgu kira jawapan kamu betul. Tapi seeloknya kalau kamu tak terjemahkan, kamu tulis saja macam ni. Kalau kata keping, keping lah. Kalau kata biji, tulis biji. Dan seterusnya. Okey. Seterusnya, cikgu akan membincangkan berkenaan dengan kata kunci yang ada. Okey, untuk operasi tambah dan tolak, kata kunci yang kamu akan jumpa ada seperti berikut. Yang pertama ialah jumlah. Yang kedua ialah baki. Yang kedua ialah baki, sisa dan sebagainya lah. Jumlah selalunya merujuk kepada operasi tambah, manakala baki merujuk kepada operasi tolak. Kejap lagi kamu akan lihat beberapa contoh yang menggunakan perkataan-perkataan ini. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat. Okey, contoh yang kedua, bapa Dev memiliki 6,000 ekor ikan keli. 846 ikan keli itu dijual. Maksudnya jual, dikeluarkan. Berapakah baki ikan kelinya? Okey, maka cara yang pertama, selepas kamu baca soalan ni, kamu boleh keluarkan maklumat. Okey, di sini nanti dalam latihan cikgu tunjuk macam mana latihan kamu akan buat. Kita keluarkan maklumat. Kita keluarkan maklumat. Yang pertama cara ini. Okey, keluarkan maklumat. Okey, ini sebagai satu proses sahaja. Okey, nanti kamu dah mahir, tak perlu pun buat benda ni. Okey, maklumat yang kamu ada. Okey, bapa Dev ada 6,000 ekor ikan keli. Okey, untuk soalan ni sebenarnya kamu boleh fokuskan kepada maklumat-maklumat yang bernombor. Contohnya 6,000 ekor, 846 ekor. Inilah yang selalunya akan masuk dalam ayat matematik kamu. Okey, jadi seterusnya nombor ialah 846 ekor dijual. Okey, jadi kata kunci yang kamu jumpa dekat sini ialah baki. Maka kalau kamu jumpa baki, bermaksud ayat matematik kamu akan mengandungi tolak. Okey, jadi kita bina ayat matematik. Kita bina ayat matematik. Okey, ini seharusnya kamu tahu supaya kamu mudah nak jawab soalan kamu. Okey, macam mana nak bina ayat matematik? Okey, bapa Dev ada 6,000. Okey, 6,000
ekor ikan keli, dia jual 446, makanya bakinya berapa? Maksudnya baki tak tahu lah, dia dah jual 846, maka sama dengan berapa? Okey, selepas kamu dah buat ayat matematik, barulah kamu selesaikan guna bentuk lazim. Okey, bentuk lazim selesaikan. Okey, selesaikan, makanya kita balik 6,000 tolak 846 sama dengan berapa? Kita buat dalam bentuk lazim. 6,000 tolak 846 bersamaan dengan berapa? Jadi dekat sini kamu akan dapat operasi tolak yang perlu ada pengumpulan semula. Sifar tolak 6 tak boleh. Sifar nak pinjam dengan Sifar pun tak ada duit. Sifar pinjam Sifar sebelah dia pun tak ada juga. Maka Sifar ini pun pinjam dengan kawan dia yang last sekali. Kawan yang paling kaya dia, iaitu dia ada 6. Maka 6 ni kamu pun pinjam dengan dia, maka akan tinggal 6 akan tinggal 5. Seterusnya dia akan jadi 10 pada kawan sebelah kiri kanan dia. Tetapi sebabkan kawan sebelah dia nak pinjam tadi, maka kau potong lagi, dia akan jadi 9. Yang ni pula jadi 10. Dah selesai belum? Belum. Sebab kawan yang pertama dia nak pinjam, maka dia pun potong, tinggallah 9. Yang ini pula jadi 10. Barulah kamu boleh mula tolak. 10 tolak 6 berbaki 4. 9 tolak 4 berbaki 5. 9 tolak 8 berbaki 1. 5,154. Kalau kamu nak cepat tulis, kamu start sahaja ekor. Cikgu faham. Kamu menulis jawapan mengikut konteks soalan. Okey, semudah itu sahaja untuk soalan penyelesaian masalah. Okey, seterusnya kita ada contoh lagi tak? Okey, jadi soalan seterusnya, pihak sekolah menyediakan 1,340 botol air mineral. Pihak PIBG pula menyumbangkan. Okey, perkataan menyumbangkan bermaksud dia beri kepada pihak sekolah yang dah ada 1,340, diberi lagi oleh pihak PIBG 960. Selepas itu 1,550 botol air mineral itu diagihkan kepada tetamu. Diagihkan bermaksud bilangan dia makin berkurang. Yang ini tambah, yang ini tolak. Maka kamu dah jumpa satu soalan yang mengandungi tambah dan tolak. Operasi bercampur iaitu tambah dan tolak. Berapakah baki botol air mineral yang belum diagihkan? Okey, jadi kita keluarkan dulu maklumat. Okey, keluar maklumat. Okey, yang pertama, pihak sekolah. Pihak sekolah ada 1,340 botol. Okey, yang kedua, PIBG sumbang. Okey, seperti yang kita tahu, bila sumbang bermaksud tambah. Okey, dia beri 960 botol. Selepas itu, yang ketiga, tetamu. Okey, diagihkan kepada tetamu berapa banyak? 1,550 botol. Makanya kata kunci di sini tak adalah sebab kamu dah ada dua-dua. Okey, maka kita boleh terus susun sahaja ayat matematik ini, maklumat-maklumat ini ke dalam ayat matematik. Okey, macam mana kita nak tahu benda tambah atau tolak? Sebenarnya ia lebih kepada kefahaman kamu tentang penggunaan bahasa. Dan soalan dalam bentuk penyelesaian masalah adalah soalan yang terbanyak yang kamu akan jumpa sekiranya kamu ambil peperiksaan nanti. Seeloknya kamu sudah mula menekankan pemahaman ayat-ayat yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Okey.
ayat matematik. Okey, apa ayat matematik dia? 1340 tambah 960 tolak 1550. Barulah kamu jawab dalam bentuk lazim. Okey, jawab di sini 1340 tambah 960 sama dengan sifar. 4 tambah 6 sifar 10. 9 tambah 3 tambah 1 13. Jadi 2300. Dah selesai ke belum? Belum, sebab kamu kena tolak. Kamu bawa lah ke atas. 2300 tolak 1550. Maka kamu akan dapat jawapan sifar. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam dengan 3 tinggal 2. 10 tolak 5 baki 5. 2 tolak 5 tidak boleh pinjam pula dengan 2 ni. Maka baki tinggal 1. 12 tolak 5 dapat 7. Setelah tu sifar. Maka jawapan akhir kamu ialah 750. Betul. Itu sahaja untuk soalan penyelesaian masalah. Jadi kamu kena cakna apa perkataan-perkataan yang selalu keluar dan yang mungkin akan diguna pakai untuk soalan-soalan ni. Jadi sebelum kita pergi ke topik seterusnya, cikgu nak tengok latihan yang cikgu dah akan beri sekejap lagi. Okey. Jadi soalan dia yang cikgu beri adalah seperti berikut. Okey, jawab soalan berikut dengan menulis jawapan anda pada buku tulis. Jadi nanti cikgu nak kamu kalau boleh print, kamu salin sahaja. Kamu jawab dalam sini. Tapi kalau kamu tak ada, kamu jawab guna kotak ni sahaja. Okey, keluarkan maklumat. Okey, kata kunci. Apa maklumat tadi? Cikgu pun dah terang tadi kan. Sebenarnya di sekolah, pihak sekolah menempas 1420 helai kemeja T biru dan 968 kemeja T merah. Soalan ni berapakah jumlah kemeja T itu? Okey, maksud maklumat bernombor ni kamu keluarkan yang ada nombor ni. 1420 letak kat sini, tulis 160 letak kat sini. Operasi yang digunakan ialah apa sebabkan jumlah kamu kena tulis tambah ataupun kamu tulis cuma tambah saja. Ayat matematik kamu buatlah 1420 tambah 968 sama dengan berapa. Barulah kamu selesaikan dekat sini. Sama juga dengan soalan-soalan lain, soalan yang seterusnya, soalan B dan soalan C. Itu untuk selesaikan masalah. Jadi nanti kamu boleh buat sebelum habis kelas, cikgu akan bagi jawapan dekat kamu, jangan risau. Lepas tu barulah cikgu semak jawapan kamu nanti. Okey. Kita berbalik kepada soalan kita. Okey, jadinya selesai untuk penyelesaian masalah. Selepas ini kita akan masuk satu topik lagi. Ini lebih kepada kamu tahu apa itu anu. Okey, anu. Okey, anu ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai unknown. Okey, anu atau unknown ni ialah perkara yang kamu tak tahu apa nilai dia. Kenapa kita kena tahu? Supaya kita dapat memahami konteks soalan. Ini lebih kepada macam mana kamu nak memahami. Okey, ini lebih kepada penerangan. Nanti cikgu ada soalan juga untuk topik ini. Okey, anu ataupun unknown. Tajuk dia ialah kenal. Setakat kenal sahaja. Dan macam mana nak buat? Okey, jadi kita lihat pada contoh di sebelah. Okey, ada 7 ekor ikan di dalam akuarium ini. Ayah akan memasukkan beberapa ekor ikan lagi. Jumlah ikan akan jadi 10 ekor. Jadi kalau kamu lihat di sini, kalau kita buat dalam ayat matematik sekalipun, dia ada 7 ekor ikan. Okey, ayah akan masukkan. Bila masuk kamu kena tambah. Tapi dia tidak memberi apa-apa nilai. Beberapa. Maksudnya beberapa ni boleh dapat kosong.
Dan ayat akhir dia, jumlah akhir dia ialah 10 ekor. Okey. Jadi apa anu dalam soalan ni? Kalau kita lihat di sini, anu ialah beberapa ekor ikan ataupun tempat kosong. Sebenarnya beberapa tempat kosong ni kamu boleh ganti dengan bermacam-macam bentuk. Sebagai contoh, kamu nak pilih macam ni pun boleh. 7 tambah bintang sama dengan 10. Cikgu fahamlah, bintang ini bersamaan dengan beberapa ekor ikan. Okey, sebab apa? Dia akan mengikut konteks soalan yang kamu sedang buat. Jadi dia akan jadi beberapa ekor ayam. Sebab sekarang ni tanya 7 ekor ikan dah dalam akuarium. Jadi tambah dengan beberapa ekor ikan ataupun tempat kosong sama dengan 10. 7 tambah beberapa ekor ikan sama dengan 10. Jadi kamu akan kenal apa itu anu dia, iaitu bintang ni ataupun tempat kosong ni. Okey, untuk soalan ni cikgu minta kamu buat dalam bentuk simbol. Okey, sebab apa? Supaya mudahlah cikgu nak faham. Okey, simbol ni merujuk kepada beberapa ekor ikan. Okey, jadi kita lihat pada soalan seterusnya. Okey, beberapa ekor ayam ada dalam serkap ini. 5 biji telur ayam baru menetas, semuanya ada 16 ekor anak ayam. Okey, beberapa ekor anak ayam ada dalam serkap ini. 5 biji baru telur menetas, maksudnya 5 biji itu baru menetas akan tambah 5. Jadi tambah 5, jumlah dia ialah 16. Okey, untuk anu kamu bukan nak cari nilai dia berapa. Setakat kamu nak tahu apa itu anu dia. Anu untuk soalan tersebut ataupun yang tak tahu tu. Okey. Jadi di sini kita dah buat satu ni. Anu dia ialah beberapa ekor anak ayam. Jadi kalau kamu baca sini ialah anu tambah 5 jadi 16. Ataupun kamu boleh buat dalam bentuk lazim yang ni lah. Ataupun tak kisahlah. Sebenarnya tidak kira kamu nak guna ia dalam bentuk garisan pun boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak kata dia bentuk bulat pun boleh. Bulat tambah 5 sama dengan 16. Cikgu faham lah yang bulat ni merujuk kepada beberapa ekor anak ayam. Okey, selesai untuk contoh yang kedua. Tidak ada contoh lagi tak? Okey. 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 Diberi di sini ada 12 biji kek. Okey, ada 12 biji kek. Okey, beberapa kek telah dimakan. Beberapa kek telah dimakan. Okey, jadi beberapa inilah yang merujuk kepada anu dia. Apa kita nak buat simbol. Kamu nak buat simbol segitiga boleh, kamu nak buat simbol bulat boleh. Tetapi kalau kita kena faham soalan dia, 12 biji kek, kamu ada 12 biji kek, beberapa biji kek telah dimakan, bermaksud kamu akan tolak. Kek kamu kurang lah. Tak ada orang makan kek itu kamu tambah banyak. Tidak, kamu kurang. Okey, jadi kamu boleh bina ayat matematik seperti berikut. Okey, selepas dimakan tinggal 9 biji. Tinggal 9 biji kek. Okey, ini baki dia. Ini pun kita tahu dia tolak kan. Selepas tu ini ialah anu dia.
Jadi bila perkataan anu, kamu boleh tukar soalan kamu kepada berikut. Contohnya kamu nak bina ayat macam dia adalah 12 tolak segitiga sama dengan 9. Maka cikgu akan faham ayat tadi ialah 12 tolak 40 ialah 9. Okey. Jadi seterusnya contoh yang terakhir sebelum kamu pergi kepada latihan. Okey, tempat letak kereta di pasaran e-commerce. Jumlah petak kereta kamu tak tahu. Bilangan petak yang ada 40. Bilangan petak kosong sama dengan 596. Jumlah petak kereta. Okey. Okey, untuk yang ini. Okey, untuk yang ini abang kena faham betul konteks soalan. Okey, diberi kat sini ialah kamu tak tahu jumlah petak kereta. Okey, jumlah petak kereta kamu tak tahu. Okey, berapa jumlah keseluruhan? Okey. Lepas tu yang diberi bilangan petak yang ada kereta Okey, bilangan petak yang ada kereta ada 40 ruang. Okey, manakala bilangan petak yang kosong ada 596. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, sekarang ni kamu dah tahu anu dia ialah jumlah petak kereta. Ini yang kamu tak tahu kan? Maka cara dia, bilangan petak yang kosong, kamu lihat petak ni ialah jumlah. Maka sebenarnya ayat matematik yang kamu akan buat adalah seperti berikut. Okey, 596 petak kosong tambah 40 petak yang sudah ada kereta bersama dengan nilai yang kamu tidak tahu. Ini sahaja sebenarnya. Ataupun kamu nak gantikan garis ni dengan macam ni, 596 petak tambah 40 sama dengan untuk petak lah. Buatlah untuk petak contohnya. Okey, sama dengan kamu tak tahu berapa nilai dia. Okey, itu yang tadi kita lihat. Anu yang berada di depan, anu yang berada di tengah dan juga anu yang berada di belakang kali sama dengan. Okey, jadi seterusnya cikgu akan minta kamu buat latihan dengan menjawab soalan-soalan ni. Cikgu dah buat dalam bentuk Word dah. Okey, apa yang cikgu minta dalam soalan ni? Kita lihat dulu. Okey, anu dia apa? Kenal pasti anu, tulis ayat matematik. Okey, abang pancing 6 ekor ikan patin, yang lain ikan keli. Semuanya 11 ekor ikan. Okey, dalam maklumat ni anu dia ialah yang kamu tahu ialah bilangan ikan keli. Tulis saja bilangan ikan keli ataupun kemudian ikan keli. Ayat matematik ialah 6 tambah, buatlah bentuk bulat ke, segitiga ke, bintang, sama dengan 11. Itu contoh je lah. Dan seterusnya ada 3 soalan saja, soalan A, soalan B dan soalan D. Itu sahaja latihan kamu. Nanti kamu boleh jawab dalam buku tulis. Kamu salin soalan dan juga jawapan dia nanti. Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudah selesai menonton video pengajaran. Sekiranya kamu ada masalah untuk soalan nanti, kamu boleh ajukan pada cikgu, boleh tanya. Dan pada akhir kelas, cikgu akan bagi jawapan kepada kamu.
Jadi terima kasih kepada murid-murid yang sudah menonton dan selamat menjawab soalan dengan baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih semua.